Jika sebelum ini kita pernah bersama sebulat suara bersetuju dengan penubuhan kumpulan wang COVID-19, adalah harapan ramai di dalam Dewan Yang Mulia ini maupun rakyat untuk jantung ataupun prostesis. Selain daripada perlindungan kesihatan, kerajaan juga bercadang memperluas perlindungan sosial kepada golongan B40 melalui program voucher perlindungan tenang. Melaluinya, setiap penerima diri. Dalam masa yang sama, kerajaan juga melanjutkan tempoh pengecualian duty stamp ke atas semua produk perlindungan tenang dengan sumbangan tahunan tidak melebihi RM100 untuk tempoh 5 tahun lagi sehingga tahun taksiran 2025. Datuk Yang di-Pertua, segmen kesihatan awam lain juga akan diberi tempuan. Oleh itu, kerajaan akan melaksanakan program imunisasi pneumokokal untuk kanak-kanak dengan peruntukan RM90 juta yang dijangka memanfaatkan 500,000 kanak-kanak. Selain itu, sebanyak RM6 juta turut diperuntukkan untuk perolehan ubat biologik bagi pelbagai jenis penyakit rheumatologi seperti rheumatoid arthritis. Kerajaan juga memperuntukkan RM25 juta bagi program rawatan peritoneal dialysis di rumah bertujuan meningkatkan kualiti rawatan pesakit buah pinggang serta mengurangkan masa menunggu dan kesesakan di hospital. Datuk Yang di-Pertua, strategi kedua adalah untuk memelihara kebajikan golongan rentan. Berdasarkan survei RM150 kepada RM300. Kedua, kadar bantuan warga emas dan bantuan penjagaan OKU dan pesakit kronik terlantar dinaikkan daripada RM350 kepada RM500. Ketiga, kadar pelong pekerja OKU dinaikkan daripada RM400 kepada RM450. Keempat, kadar bantuan kanak-kanak keluarga miskin dinaikkan daripada RM100 seorang anak dengan maksimum RM450 sekeluarga kepada RM150 seorang anak berumur 7 tahun hingga 18 tahun atau RM200 seorang anak berumur 6 tahun dan ke bawah dengan maksimum RM1,000. Semoga peningkatan kadar ini membantu dengan penjagaan anak-anak serta nutrisi makanan. Contohnya, jika Puan Safiah mempunyai 3 orang anak dengan 2 daripadanya berumur 6 tahun dan ke bawah dan suaminya OKU bekerja, keluarga beliau akan mendapat bantuan RM1,000 sebulan. Kenaikan kadar ini melibatkan peruntukan sebanyak RM2.2 bilion iaitu tambahan sebanyak RM700 juta dan memanfaatkan lebih daripada 400,000 penerima. Datuk Yang di-Pertua, PPR dengan kadar bantuan dan kategori pendapatan yang lebih baik seperti berikut. Pertama, isi rumah berpendapatan bulanan kurang RM2,500 dan mempunyai seorang anak akan menerima bantuan sebanyak RM1,200. Manakala isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih akan menerima bantuan sebanyak RM1,800. Kedua, bagi isi rumah berpendapatan bulanan antara RM2,501 hingga RM4,000 dan mempunyai sehingga seorang anak, bantuan PPR sebanyak RM800 akan disalurkan. Manakala isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih akan menerima bantuan sebanyak RM1,200. Kerajaan turut akan membantu kumpulan isi rumah berpendapatan bulanan antara RM4,001 hingga RM5,000. Kategori ini akan menerima RM500 bagi yang mempunyai sehingga seorang anak dan bantuan RM750 kepada isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih. Keempat, individu bujang berpendapatan RM2,500 ke bawah pula akan menerima bantuan RM350. Tidak sekadar itu, had umur kelayakan individu bujang diturunkan kepada 21 tahun, 1 juta orang dengan peruntukan RM6.5 bilion berbanding dengan hanya 4.3 juta penerima dan peruntukan RM5 bilion sebelum ini di bawah BSH. Sebagai tambahan, kerajaan turut memperuntukkan RM1.5 bilion, lebih kurang 8 juta penerima dari golongan B40 akan menerima bantuan RM180 seorang dalam bentuk kredit telekomunikasi.
Bantuan ini boleh digunakan untuk perbelanjaan langganan internet atau menampung sebahagian kos pembelian telefon bimbit baru. Pada masa yang sama, syarikat-syarikat telekomunikasi akan menyediakan manfaat bernilai 1.5 bilion ringgit seperti dalam bentuk data percuma. Datuk Yang di-Pertua, selanjutnya sukacita kerajaan mengumumkan beberapa inisiatif. SP pekerja dikurangkan daripada 11 kepada 9% mulai Januari 2021 untuk tempoh 12 bulan bagi meningkatkan pendapatan boleh guna atau take home pay. Ini akan memanfaatkan pencarum KWSP dengan nilai inisiatif sehingga 9.3 bilion ringgit. KWSP juga telah memperkenalkan kemudahan pengeluaran air lestari pada bulan April yang membenarkan ahli membuat pengeluaran sebanyak RM500 sebulan selama 12 bulan dengan jumlah keseluruhan sehingga RM6,000. Skim ini telah memanfaatkan 4.7 juta ahli dengan nilai 11.6 bilion ringgit. Maka sebagai inisiatif keempat dan yang saya pasti dinanti-nantikan, kerajaan mengumumkan kemudahan pengeluaran simpanan KWSP dari akaun 1 secara bersasar sebanyak RM500 sebulan dengan jumlah sehingga RM6,000 untuk 12 bulan. Pengeluaran ini adalah bagi membantu ahli-ahli yang kehilangan pekerjaan dan dijangka meringankan beban kewangan kepada 600,000 ahli yang terjejas. Mengambil kira kedua-dua inisiatif air lestari serta kemudahan pengeluaran akaun 1 ini, jumlah keseluruhan pengeluaran tunai adalah sehingga RM12,000. Diunjurkan keseluruhan bayaran bagi pengeluaran akaun 1 akan melibatkan RM4 bilion dan ahli yang layak bolehlah memohon mulai Januari. Inisiatif kelima, pelanjutan sistem insurans pekerjaan. Pada masa ini, Perkeso menanggung pekerja yang kehilangan pekerjaan melalui pemberian allowance mencari pekerjaan. Allowance ini diberi selama 6 bulan, di mana bulan pertama layak menuntut 80% gaji dan secara beransur-ansur berkurang kepada 30% gaji. Sehubungan itu, bagi tahun 2021, tempoh allowance mencari kerja akan dilanjutkan selama 3 bulan dan kadar layak menuntut daripada 80% gaji bulan pertama, 50% bagi bulan kedua hingga ke-6 dan seterusnya 30% bagi 3 bulan terakhir. Untuk tujuan ini, peruntukan sebanyak RM150 juta akan disediakan dan dijangka bermanfaatkan sehingga 130,000 orang pencari kerja. Akhir sekali, bagi membantu mereka yang telah hilang pekerjaan akibat keadaan ekonomi yang terjejas susulan COVID-19, bagi tempoh 2 tahun taksiran, had pengecualian cukai pendapatan bagi bayaran pampasan atau kehilangan pekerjaan akan dinaikkan daripada RM10,000 kepada RM20,000 setiap tahun genap perkhidmatan. Datuk Yang di-Pertua, tahun. Dengan peruntukan RM75 juta, inisiatif ini dijangka akan memanfaatkan lebih 1.5 juta belia. Kerajaan akan memperuntukkan RM19 juta bagi melaksanakan agenda Nasional Malaysia Sihat, bertujuan memantapkan amalan gaya hidup sihat. Demi 2021 merupakan belanjawan yang mengembang atau expansionary. Sehubungan itu, jumlah perbelanjaan bagi tahun 2021 merupakan perbelanjaan terbesar dalam sejarah dengan nilai sebanyak RM322.5 bilion. Kerajaan bercadang untuk memperuntukkan RM236.5 bilion bagi perbelanjaan mengurus, RM69 bilion bagi perbelanjaan pembangunan dan RM17 di bawah kumpulan wang COVID-19. Manakala sebanyak RM2 bilion diperuntukkan bagi simpanan luar jangka. Mengambil kira anggaran tersebut, defisit fiskal 2021 diunjur pada kadar 5.4% berbanding GDP. Datuk Yang di-Pertua, bagi memastikan perbelanjaan kerajaan mempunyai pengganda tinggi kepada ekonomi, sebanyak RM2.5 bilion diperuntukkan kepada kontraktor kelas dan ke bawah. Bagi pesara kerajaan dan veteran yang tidak berpencen, bantuan khas kewangan RM300 akan diberikan.
Kedua-dua bantuan ini akan dibayar pada awal tahun 2021. Dato' Yang di-Pertua, sebelum berakhir, saya ingin menekankan bahawa belanjawan ini sememangnya mengutamakan kesejahteraan rakyat. Pelbagai inisiatif telah diumumkan dan izinkan saya berkongsi beberapa contoh bagaimana belanjawan ini mampu memanfaatkan rakyat. Pertama, Puan Aisyah yang bekerja dengan pendapatan tidak tetap sekitar RM100,000 sebulan perlu menyara 4 orang anak telah termasuk dalam kategori miskin. Puan Aisyah layak menerima antaranya bantuan kebajikan, bantuan prihatin rakyat, bantuan pembayaran bersasar dan juga program jaringan prihatin. Jumlah manfaat yang bakal diterima di bawah belanjawan 2021 bernilai RM13,000. Kedua, Encik Kevin yang punya 2 orang anak baru saja kehilangan pekerjaan dan sebelum ini pendapatan isi rumah RM3,500 sebulan, termasuk dalam kategori B40. Beliau layak menerima bantuan prihatin rakyat, pengeluaran caruman KWSP, bantuan pembayaran bersasar, lanjutan skim insurans pekerjaan dan program jaringan prihatin. Manfaat yang diterima oleh Encik Kevin ialah kira-kira RM15,600.